Isu pembuangan sampah di tempat pelupusan haram, khususnya di sekitar kawasan Selayang, ibarat tiada penghujungnya. Penduduk mengalami gangguan pencemaran persekitaran dek kerana sikap tidak bertanggungjawab segelintir individu. Rentetan itu, operasi membantras aktiviti pembuangan sampah haram dilaksanakan secara berkala oleh Majlis Perbandaran Selayang bagi mengawal isu berkenaan. Saksikan perinciannya bersama wartawan Arisha Kalim. Nampak dah. Okey, nampak. Dia lari. Okey, standby. Standby. Okey, go. Kejar nah. Hei. Terang lagi mana? Seorang lagi. Weh, kau keluar kau. Datuk ni naik dah ni. Dia dah ke balik. Bermula Januari 2022 sehingga 19 Oktober 2023, sebanyak 80 buah lori dan 8 buah jentera telah disita ekoran terlibat dalam kegiatan pembuangan sampah secara haram di sekitar Selayang. Meskipun operasi sitaan lori diadakan secara berkala oleh Majlis Perbandaran Selayang, sikap segelintir individu yang melanggar undang-undang kecil pihak berkuasa tempatan dikesan masih berlarutan. Tapak pelupusan sampah yang dikendalikan sebuah syarikat lantikan MPS ini antara lokasi pembuangan sampah yang dibenarkan namun telah ditutup pada awal Januari 2023. Tempat ni dulu tempat yang legal untuk buang sampah haram. Awal tahun ni tempat ni dah tak aktif dah sebab dah penuh. So dia dah tutup kawasan ni. Kita pun buat pemantauan berterusan, kita tak nak bila tempat ni dah tutup ada orang ambil kesempatan masuk buang sampah. Ada sekali dapat buat sitaan 17 Januari tapi bukan dalam ni lah. Dia tadi masuk tu ada kat pos tu, ada kat luar dia buang sisa binaan. So kita buat sitaan macam biasa kita punya prosedur, kita compound, keluarkan inventory, kita simpan lori 30 hari. Sehingga kini, difahamkan hanya tapak pelupusan sisa Lengai Kuang Rawang yang dibenarkan beroperasi secara sah sebagai tapak pembuangan sampah di daerah Selangor. Rentetan itu, beberapa kawasan berdekatan sungai, kawasan tanah terbiar serta penempatan penduduk menjadi lokasi sasaran longgokan sampah secara haram oleh segelintir individu yang tidak bertanggungjawab. Walaupun papan tanda amaran telah dinaikkan di atas tanah sebagai notis amaran kepada individu yang menceroboh tanah tersebut, Tinjauan 999 bersama pihak MPS mendapati kegiatan pembuangan sampah secara haram di kawasan itu masih aktif. Bulan lepas kita ada turun dengan pejabat tanah untuk tengok lokasi ini. So masa tu pun ada cadangan juga untuk korek laluan ke apa. So ada pihak MPS letak batu barrier ni dekat pintu masuk tu untuk menghalang lori nak masuk ke apa-apa. Bila penguatkuasa buat pemantauan semula pada 2 November, kita tengok batu ni dialihkan. Lebih kurang jarak dia pun dalam 20 hingga 30 meter daripada tempat tu ke sini. So kalau dia nak alihkan ni pun saya rasa kena ada mesin lah, tak boleh tarik pun. Kawasan Tanah Lapang ini antara tapak pembuangan sampah haram terbesar yang masih aktif hingga menimbulkan bau busuk yang berpunca daripada air larut resapan yang terhasil daripada sampah sarap berkenaan.
Berdasarkan maklumat, selepas sampah tersebut dibuang di lokasi ini, mereka akan menggunakan mesin excavator untuk menolak atau membuang sampah berkenaan ke dalam gaung dan tindakan itu dipercayai boleh mengakibatkan pencemaran sungai. Kemelut pembuangan sampah haram turut membelenggu penduduk di kawasan Kampung Baru Kuang sejak setahun yang lalu. Projek ni dah lama lah ni. Dah masuk setahun lebih lah ni. Tapi segi dia saya jumpa dengan tuan tanah ni, dia cakap dia buat kilang. Kilang apa Allah orang tak tahulah. Kata dia buat ni sodak tanah di sini, dia tambak tanah semua ni kan. Lepas tu lori masuk dengan laju 2 sampai 4 pagi. Dengan tengoklah dengan tanah, dengan lumpur, jalan pun tu pun dah pecah-pecah habis dah. Dengan abuk satu, dengan bawa laju satu. Tak ada peraturan. Sini jalan kampung. Lepas tu kalau musim hujan, air banjir. Jambatan yang dibina individu berkenaan bagi merentasi laluan sungai turut disyaki tidak mengikut spesifikasi ditetapkan sehingga menimbulkan kegusaran penduduk sekitar. Tinjauan kami diteruskan dengan operasi sitaan lori sampah haram yang disyaki menjadi penyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Tu dia. Nyorok je. Lari. Lagi bahan. Bantu lari. Kunci. Keluar. Pemandu lori berkenaan sempat melarikan diri, dipercayai dengan melalui jalan semak bagi mengelak daripada dikenakan tindakan. Lari pula. Hei! Tindakan tersebut hanya mengundang padah apabila lori yang ditinggalkan itu akan ditunda jika pemandu melarikan diri. Namun, kami didatangi seorang lelaki yang mengakui lori sampah tersebut adalah milik syarikatnya serta mendakwa lori tersebut mengalami kerosakan sehingga terpaksa diparkir di kawasan itu. Abang kata lori rosak, saya kejar tadi pemandu bang. Dia lari, saya kejar. Saya yang kejar pemandu tu dekat bawah ni. Jadi kalau abang kata abang pemandu, saya tak pastilah. Tapi yang kejar tadi, yang saya lah kejar ke bawah tadi. Pemandu lori ni saya pun tak tahu pergi ke mana dan sudah. Siapa dia? Dia turun bawah tu. Turun bawah. Turun bawah, lari. Saya nampak. Dia telefon saya tadi. Dia kata lori rusak, dia kata. Kalau ni bukan abang pemandu lah. Bukan. Okey, kalau bukan abang pemandu, abang gerak. Tak, tapi ini memang company saya punya ni. Sama juga, saya bawa pun boleh. Siapa pemandu tadi? Tahu, dengan kami memang tak ada nego apa-apa. Saya turun, saya nak sita, saya memang akan sita. Habis dia kata lori rusak, itu sebab saya panggil foaming. Jangan cakap lori rosak apa-apa. Saya ada gambar lori ni masuk dengan sampah penuh, dia buang dekat atas, dia turun dekat sini, dia selir dekat sini, dia lari ke bawah. Apa yang nak buat cerita bang? Siasatan lanjut turut mendapati ini merupakan kali kedua suspek ditahan atas kesalahan yang sama dan lori sampah tersebut bakal disita selama 30 hari. Tangkapan kedua yang terdiri daripada seorang pemandu lelaki warga tempatan yang mendakwa sebuah grup chat di aplikasi sembang digital telah diwujudkan bagi menyebarkan maklumat mengenai lokasi hotspot tapak pelepasan sampah haram. Harga damsite Sungai Pusu. Roro 2 kaki RM30, campur RM30. Roro 3 kaki RM35, campur RM35. Maksud campur apa? Batu apa? Sampah campur. Klasifikasi dia kalau batu saja RM60 macam tu. Tangkapan dekat Villa Visari Sungai Pusu. Tahu tempat tu tak dibenarkan, betul? Ya, betul. So bila tahu, macam mana abang masuk juga? Kenapa masuk juga? Atas arahan toke ataupun abang sendiri toke yang pun arahan toke? Toke mesti tahu juga, betul? Betul. Memang tempat sampah haram yang bukan dibenarkan. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 5 UUK 21, pemilik lori bakal dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 serta lori tersebut akan disita selama 30 hari. Sampaikan dekat pemilik syarikat, dapat kompaun datang kepada kita. Saya boleh nyatakan kesalahan-kesalahan ini kepada syarikat, kepada owner. Kita tahan 30 hari. 30 hari tiada pengurangan dan tiada
keluar sebelum 30 hari. Menurut timbalan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Selayang, Adi Faizal Ahmad Tarmizi, pihaknya memandang serius isu tapak pembuangan sampah haram ini apabila mendapati kegiatan tersebut semakin berlarutan selepas berakhirnya era pandemik sejak 2 tahun yang lalu. Yang pertama mungkin tempat yang sepatutnya dihantar sampah-sampah ini agak jauh daripada kawasan Selayang. Yang keduanya, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini tidak memerlukan kos langsung untuk membuang sampah-sampah haram di mana-mana tempat yang diorang suka. Kami di MPS mendapati pemilik tanah sendiri membenarkan semua ataupun peniaga-peniaga membuang sampah kawasan tanah persendirian. Semua lori-lori ini menggunakan lorong-lorong tikus yang menuju ke tanah-tanah persendirian yang kedudukannya agak lebih dalam daripada jalan utama. Pihak MPS tidak akan berkompromi sama sekali dengan mana-mana individu yang didapati melanggar syarat di bawah Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelepasan Sampah Sarap MPS 2007. Laporan Arisha Kalim, 999.